Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada malam ini dalam kita mengupaskan kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi, dan malam ini merupakan sesi kita yang ke-38 dalam kita mensyarahkan kitab ini. Perbahasan kita pada malam ini masih lagi berlegar sekitar bab yang ke-8. Bab yang ke-8 adalah sang pengarang dia mengkhususkan perbahasan tentang kesuburan dan pencegahan kehamilan. Itu merupakan topik utama dalam bab yang ke-8. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, izinkan kita untuk rumuskan sikit ataupun ulang kaji sikit apakah poin-poin penting yang telah kita jelaskan ataupun kongsikan pada sesi minggu lalu. Jadi pada sesi minggu lalu kita membahaskan 3 perkara penting. Yang pertama sekali adalah tentang hukum melakukan perancangan keluarga dengan menghadkan bilangan anak. Pada minggu lepas kita simpulkan yang di sana ada 2 kaedah dalam perancangan keluarga. Kaedah yang pertama adalah kaedah yang tidak kekal. Dan kaedah yang kedua adalah kaedah kekal, yang bersifat permanen. Kemudian yang kedua kita bahaskan tentang hukum al-azl. Al-azl kita katakan adalah melakukan pacuntan mani di luar faraj, dan menurut jumhur di kalangan para ulama, majoriti di kalangan ulama mengatakan yang ini hanya dibenarkan kalau sekiranya ada keizinan, kan ada mutual consent antara suami dan isteri. Yang ketiga yang kita bahaskan pada sesi minggu lalu adalah tentang beberapa garis panduan syarak bagi pengamal perubatan terhadap pencegahan kehamilan sementara. Jadi pencegahan kehamilan sementara ni yang bersifat temporary, rata-rata para ulama membenarkannya tetapi dengan garis panduan yang tertentu. Antaranya adalah orang yang melakukan benda ni mestilah doktor Muslim ataupun seorang doktor yang dipercayai. Yang kedua, nak lakukan pencegahan kehamilan yang bersifat sementara ni mesti ada keredaan, ada mutual consent daripada pihak suami dan isteri. Garis panduan yang ketiga kita sebutkan pada minggu lalu, tidak boleh berlaku kemudaratan. Yang keempat, kita simpulkan yang tidak harus, tak boleh menggunakan kaedah-kaedah yang boleh membawa kepada menggugurkan nyawa yang telah disenyawakan. Yang kelima adalah para doktor hendaklah mendatangkan saksi terhadap kepentingan menggunakan alat pencegah kehamilan wanita yang akan digunakan. Yang keenam, tidak membawa kepada pencegahan kehamilan yang kekal. Dan yang ketujuh adalah kerajaan tidak boleh menghalang kehamilan, membataskan bilangan anak atau keturunan sebagai satu polisi dan memaksa seseorang mengamalkan polisi tersebut.
Itu merupakan di antara perbincangan yang penting yang telah kita kongsikan pada sesi minggu lalu. Pada hari ini kita nak beralih kepada satu perbahasan yang baru insya-Allah taala. Perbahasan tentang kaedah kekal. Kalau pada minggu lalu kita dah kongsi dengan antum yang kaedah yang sementara ni, perancangan kehamilan, perancangan keluarga ni, kalau kita gunakan birth control methods yang bersifat sementara, ramai di kalangan ulama membenarkannya dengan garis panduan yang tertentu. Cuma yang menjadi persoalan adalah tentang kaedah yang bersifat permanen, kaedah yang bersifat kekal. Adakah ini satu perkara yang dibenarkan dalam Islam ataupun tidak? Jadi sang pengarang kitab ini, dia ketika mana membahaskan tentang kaedah yang bersifat permanen ataupun kekal dalam birth control methods ni, dia kata ada sebahagian kaedah ni digunakan untuk golongan lelaki. Dan ada pula yang digunakan untuk kalangan wanita. Ada kaedah vasektomi, ada kaedah wanita. Jadi baik untuk lelaki, baik untuk wanita. Dia ada istilah-istilah yang tertentu yang digunakan oleh para doktor perubatan dalam bidang medical. Jadi kaedah lelaki ni dia boleh berlaku kepada, kaedah yang kekal ni boleh berlaku kepada lelaki. Kaedah kekal boleh juga berlaku kepada wanita. Birth control methods yang bersifat permanen. Dalam arti kata yang lain, pencegah kehamilan yang bersifat permanen. Itu yang dibahaskan oleh para ulama. Sang pengarang kitab ini, Dr. Muhammad Rafiqi, dia berkongsi apakah resolusi ataupun ketetapan yang telah diputuskan oleh Majma' Fiqh Islam antarabangsa. Jadi isu tentang pencegah kehamilan ni, isu tentang birth control methods ni telah dibahaskan oleh para alim ulama kita di peringkat antarabangsa. Maka mereka meletakkan poin-poin yang tertentu. Kata Majma' Fiqh Al-Islam antarabangsa, dia kata pertama sekali tidak boleh mengeluarkan undang-undang secara umum menyekat kebebasan bagi pasangan suami isteri untuk beranak pinak. Ini poin pertama mereka. Jadi pada pandangan mereka, mana-mana negara, pemerintah ataupun kerajaan tak sepatutnya keluarkan undang-undang yang bersifat umum yang menyekat kebebasan bagi pasangan suami isteri untuk beranak pinak. Itu poin pertama mereka. Yang kedua, mereka mengatakan haram melumpuhkan kemampuan untuk beranak berketurunan pada pihak suami ataupun isteri. Ini seperti memandulkan suami ataupun isteri selama mana tidak ada desakan yang darurat bagi melaksanakan perkara tersebut menurut pertimbangan syariat. Jadi kata Majma' Fiqh Islami, hukum asalnya tak dibenarkan bagi mana-mana pihak untuk melumpuhkan kemampuan beranak pinak, baik bagi pihak suami ataupun bagi pihak isteri, selagi mana tak ada desakan, selagi mana tak ada valid reason untuk membenarkan perkara tersebut. Jadi kita lihat dalam Islam ni, hukum dia kadang-kadang sesuatu perkara itu diharamkan. Tapi dalam masa yang sama juga kadang-kadang ada certain situations, keadaan-keadaan tertentu yang mana diberikan kelonggaran. Itu yang dibahaskan oleh para ulama kita. Jadi di sana ada beberapa faktor lah yang menyebabkan sesuatu hukum tu dilonggarkan.
Antara faktor yang menyebabkan hukum dilonggarkan adalah disebabkan keadaan darurat. Sebagian ulama silam mengatakan darurat itu adalah satu keadaan yang mana kita berada dalam satu bahaya, kan? Satu kecemasan yang mana kalau tidak dilakukan perkara yang haram, kita akan mati. Itu merupakan takrif sebahagian di kalangan ulama silam. Sebahagian di kalangan ulama semasa, mereka meluaskan lagi pengertian darurat ni. Antara yang meluaskan lagi pengertian darurat ini adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dia ada karang sebuah kitab yang berjudul Nazariyah Ad-Darurah Asy-Syar'iyyah. The Theory of Darurat. Teori darurat menurut Islam, menurut syarak. Dr. Wahbah Az-Zuhaili kata, keadaan darurat ni tak semestinya satu keadaan yang mana kalau kita tak buat benda haram kita mati, tak semestinya. Tapi dia lebih luas daripada itu. Keadaan darurat melibatkan satu keadaan yang bahaya ataupun satu keadaan masyaqqah syadidah, satu kesusahan yang teramat sangat. Yang mana keadaan bahaya ni, yang mana keadaan yang susah yang amat sangat ni, dia boleh membawa kepada darar, boleh membawa kepada kemudaratan. Kemudaratan terhadap apa? Kemudaratan terhadap 5 perkara. Iaitu terhadap agama kita, terhadap nyawa kita, terhadap akal kita, terhadap keturunan kita, dan juga terhadap harta kita. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia luaskan lagi skop pengertian darurat. Ramai orang bila kita sebut darurat, yang pertama sekali kita terfikir, oh kalau tak buat mati. Memang betul. Itu salah satu bentuk darurat. Dr. Wahbah Az-Zuhaili pun tidak menafikan. The common understanding of perkataan darurat adalah kalau tak buat benda haram, mati. Memang itu yang disebutkan oleh ulama. Itu salah satu contoh. But that is not the only example. Di sana ada contoh-contoh yang lain, keadaan darurat ni. Jadi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, keadaan darurat, dia bukan kalau tak buat benda haram mati saja. Dia ada banyak lagi situasi. Dia juga melibatkan bahaya-bahaya yang lain, yang bukan saja menimpa nyawa kita, tapi menimpa agama kita, menimpa harta kita, menimpa akal kita, menimpa keturunan kita. Jadi itu merupakan ta'rif ataupun pengertian yang diluaskan oleh sebahagian di kalangan ulama syariah kita seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, dia karang sebuah kitab yang cukup baik iaitu Nazariyah Ad-Darurah Asy-Syar'iyyah. The Theory of Legal Necessity. Teori tentang darurat. Dia bahaskan panjang lebar tentang darurat. Benda dalam Islam ni kita lihat, haram dalam Islam dia ada 2 jenis. Perkara-perkara yang Allah haramkan, dia ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah haram li dzatihi. Jenis yang kedua adalah haram li ghairi. Haram li dzatihi maksudnya adalah benda itu dia secara sendirinya memang haram kerana dia memang menyebabkan kemudaratan. Dia tak perlukan kepada faktor-faktor luaran untuk buatkan dia menjadi haram. Benda tu in itself is haram. Itu haram li dzati. Kita akan bagi contoh sebentar nanti. Jenis yang kedua adalah haram li ghairi. Haram li ghairihi adalah satu benda yang pada asalnya mubah. Satu perkara yang pada asalnya dibenarkan. Tetapi disebabkan dia boleh membawa kepada perbuatan yang haram, maka dia pun diharamkan. Satu perkara yang asalnya mubah, dibenarkan,
Tapi disebabkan dia boleh membawa kepada perbuatan yang haram, maka perbuatan itu pun diharamkan dalam Islam. Kita nak beri contoh sikit. Minum arak, dia haram. Tapi dia haram jenis yang mana? Haram li dhatihi atau haram li ghairihi. Minum arak, kata para ulama, adalah haram li dhatihi. Maksudnya, dia in itself is haram. Dia tak perlu faktor luaran untuk buatkan dia jadi haram. Siapa minum arak, haram. Kan? Secara jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Angkat botol arak. Duduk semeja dengan orang yang minum arak pun ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkat botol arak pun ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya tak minum Ustaz, saya angkat je. Angkat botol arak. Kata para ulama, haram juga. Tapi haram angkat botol arak ni, dia bukan haram li dhatihi. Dia haram li ghairihi. Dia haram li ghairihi. Dalam arti kata yang lain, dia boleh membawa kepada perbuatan yang haram. Tapi dia in itself, perbuatan ini dipanggil sebagai haram li ghairihi. Apa faedah Ustaz? Kita tahu yang haram ni ada dua jenis, haram li dhatihi dengan haram li ghairihi. Ada satu faedah yang cukup besar. Ini pernah disebutkan oleh sebagian ulama silam kita. Ada kaedah yang berkaitan dengan haram ni. Kata para ulama fikih kita, perkara-perkara yang diharamkan dan jenis pengharamannya adalah haram li dhatihi. Dia tidak akan dibenarkan perbuatan tersebut melainkan dalam keadaan darurat. Benda-benda yang haram li dhatihi, dia tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. Contoh, minum arak haram. Ada tak situasi yang mana seseorang Muslim boleh minum arak? Kata para ulama, ada. Keadaan darurat. Satu keadaan yang mana kalau dia tak minum, boleh membawa kepada kematian. Terlampau haus. Kalau dia tak minum, boleh membawa kepada maut. Dan kebetulan tak ada air lain kecuali air yang haram, iaitu air arak. Boleh tak minum? Boleh. Ada satu kaedah yang ulama letakkan, perkara yang diharamkan, kalau dia jenis haram li dhatihi, hukumnya tidak akan dilonggarkan kecuali dalam keadaan darurat. Itu yang pertama. Jenis yang kedua, haram li ghairihi. Kata para ulama, perkara-perkara yang diharamkan, iaitu haram li ghairihi, dia tidak akan diringankan hukum kecuali dalam keadaan hajah. Dalam keadaan hajat. Dalam keadaan ada keperluan yang mendesak. Kita bagi contoh. Kan dekat Singapore konteks, dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW melarang orang Islam duduk semeja dengan orang minum arak. Dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan yang ada sebahagian golongan yang dilaknati oleh Allah. Salah satunya adalah yang mengangkat botol arak. Timbul satu persoalan. Ada orang tanya, Ustaz, saya kerja dekat 7-Eleven. Saya kerja dekat kedai Cheers. Saya kerja sebagai seorang cashier. Saya kerja dekat certain supermarket. Dan supermarket ni Ustaz, dia ada jual arak. Dia ada jual banyak benda. Dia ada jual Nestum, ada jual Pampers, ada jual Twisties, air soya bean. Dalam masa yang sama juga, ada satu section tu
dia punya refrigerator ada jual alcoholic drinks. Bila kedai ada jual alcoholic drinks, iaitu minuman keras ataupun minuman arak, pasti akan ada sebahagian di kalangan pembeli yang akan membelinya. Dan bila pembeli dan membelinya, confirm dia akan bawa botol arak tu ataupun can arak tu pergi ke kaunter untuk bayar. Kita pula kerja sebagai seorang cashier. Kita kena serve all customers. Tak boleh pilih-pilih kan. Orang kalau kerja cashier dekat kedai, dia tak boleh pilih-pilih. Dia nak serve customer ni, dia tak nak serve customer tu. Tak boleh. Siapa saja datang in the queue, dia kena serve kan. Itu tugas dia. Macam mana Ustaz kalau sekiranya orang tu, si customer tu, dia beli botol arak? Apakah boleh pada ketika itu saya mengangkat botol arak masuk dalam plastik? Kata para ulama, perkara-perkara yang diharamkan jenis haram li ghairihi, dia dilonggarkan hukumnya. Dia diringankan hukumnya dalam keadaan hajah, bila ada keperluan yang mendesak. Diberikan keringanan. Diberikan kelonggaran. Terutama sekali dalam Singapore konteks ni. Orang kalau kerja cashier, susah dia nak avoid. Especially kalau dia kerja dekat sebuah kedai yang ada jual benda yang campur aduk. Ada benda halal. Ada juga sebahagian percentage of benda yang diharamkan. Jadi suka kita kongsi dengan antum, haram dalam Islam ada dua jenis. Haram li dhatihi dengan haram li ghairihi. Haram li dhatihi, perbuatan tersebut in itself adalah haram. Dia tak perlukan kepada faktor luaran. Manakala haram li ghairihi adalah perkara yang pada asalnya dibenarkan tetapi dia menjadi haram kerana dia boleh membawa kepada perbuatan yang haram. Itu adalah dua jenis kategori haram sebagaimana disebutkan oleh ulama. Hukum melumpuhkan kemampuan untuk beranak pinak bagi pihak suami dengan isteri, hukum asalnya tak dibenarkan. Kecuali kalau memang betul-betul ada valid reason. Menurut yang boleh diterima menurut pertimbangan syariat, baru diberikan kelonggaran pada ketika itu. Kata Majma' Fiqh Islam antarabangsa, harus ataupun boleh menggunakan kaedah pencegahan kehamilan yang bersifat sementara dengan tujuan tertentu. Adapun kaedah yang bersifat temporary yang kita bahaskan pada minggu lalu, kata Majma' Fiqh Islam antarabangsa boleh. Birth control methods yang bersifat temporary, yang bersifat sementara, dibenarkan. Kalau ada tujuan yang tertentu. Tujuan yang diiktiraf oleh syarak. Apakah contoh-contohnya? Contohnya adalah menjarakkan tempoh di antara dua kehamilan apabila terdapat hajat. Apabila terdapat keperluan. Itu salah satu yang diberikan contoh. Dan kalau nak lakukan mencegah kehamilan ni yang bersifat sementara, dia mestilah ada perbincangan, persetujuan daripada dua-dua belah pihak. Pihak suami, pihak isteri. Tak boleh satu je yang buat decision. Perlu persetujuan daripada dua-dua belah pihak. Dan kata Majma' Fiqh Islam juga, kaedah yang digunakan tidak boleh mengandungi sebarang penindasan ataupun penganiayaan bagi kandungan yang sedia ada. Tak boleh mengandungi sebarang penindasan ataupun penganiayaan. Perbahasan kita yang ketiga yang juga merupakan yang terakhir untuk malam ini adalah sang pengarang kitab ini dia muatkan beberapa reasons ataupun sebab-sebab yang perlu dilakukan pemandulan daripada segi perubatan. Apakah sebab-sebab tersebut? Yang pertama sekali adalah apabila ada risiko yang memudaratkan nyawa kepada pesakit jikalau kehamilan berlaku.
Kalau kata medical doctors, boleh berlaku risiko yang boleh sampai kepada memudaratkan nyawa kalau sekiranya kehamilan berlaku. Kalau wanita ni dia pregnant lagi, kata doktor ni high risk, boleh mengancam nyawa, boleh memudaratkan nyawa. Boleh tak pada ketika itu dilakukan pemandulan? Maka kata para ulama adalah diberikan kelonggaran. Ini valid reason. Kan, kerana memelihara nyawa itu adalah salah satu objektif dalam syariat ni, dalam agama Islam. Sebab yang kedua adalah bila berlaku komplikasi daripada kehamilan dan kelahiran. Kan, jadi kalau ada complication kan, daripada kehamilan ataupun kelahiran, kan, sebagai contoh yang diberikan oleh sang pengarang melakukan cesarean section berulang kali, maka itu juga adalah salah satu sebab yang dibenarkan untuk melakukan pemandulan daripada segi perubatan. Yang ketiga adalah apabila terdapat penyakit keturunan, iaitu genetic disease. Itu adalah juga di antara sebab perlu dilakukan pemandulan daripada segi perubatan. Yang keempat adalah gagal menggunakan cara lain bagi menghalang kehamilan dengan umur yang menghampiri menopause dan bilangan anak yang ramai. Itu juga adalah di antara sebab yang perlu dilakukan pemandulan daripada segi perubatan. Kan, jadi itu merupakan di antara sebab-sebab yang perlu dilakukan pemandulan daripada segi daripada sudut perubatan. Jadi sebelum saya undurkan diri pada malam ini, ada beberapa poin penting yang ingin kita rumuskan. Hari ini kita bahaskan tentang kaedah kekal. Mencegah kehamilan dengan menggunakan kaedah yang kekal ataupun permanent. Kita kata Majma' Fiqh Islam, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa mengatakan tak boleh, melainkan kalau ada betul-betul valid reason. Kita juga kongsi dengan antum apakah resolution ataupun resolusi ketetapan yang telah diputuskan oleh Majma' Fiqh Islam Antarabangsa, Akademi Fiqh Islam Antarabangsa. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita kongsikan tadi adalah sebab-sebab perlu dilakukan pemandulan daripada segi perubatan. Itu merupakan 3 topik utama yang kita ingin kongsikan, bahaskan dan kupaskan pada malam ini. InsyaAllah pada sesi-sesi yang akan datang, kita akan meninjau topik-topik yang baru yang ada kaitan dengan kesuburan, yang ada kaitan dengan pencegahan kehamilan. Sebagaimana yang diletakkan nama bab ni, bab yang ke-8 berkaitan dengan kesuburan dan pencegahan kehamilan. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.